Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepadaku bahwa as-sirat lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tidak terhingga, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita, memberi kita kesempatan di atas dunia ini untuk beramal ibadah, menambah amal kita banyak-banyak sebagai bekal kita untuk menuju ke akhirat. Kerana tiada bekal yang utama melainkan amal kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa yang maksudnya adalah amal saleh, yakni takut kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah yang wajib, kemudian meninggalkan segala larangan-larangan Allah yang haram, sedangkan perbuatan yang sunat diamalkan setakat yang termampu, dan perbuatan yang makruh ditinggalkan setakat yang termampu. Itu sudah memenuhi, kata ulama, kita akan tergolong di kalangan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, para penonton sekalian, siri tazkirah kali ini insya-Allah kita akan menceritakan tentang satu perkara yang mana semua kita, semua manusia, dari sejak Nabi Adam AS hingga manusia yang terakhir sekali, ya, kita pun tak tahu siapa, akan menuju ke satu tempat ini, iaitu tempat yang dikatakan titian siratul mustaqim. Kerana tuan-tuan, setelah manusia berada di padang mahsyar, manusia berada di padang mahsyar, padang mahsyar yang begitu luas, ya, kemudian dikatakan manusia berada di padang mahsyar itu, dikatakan di dalam kitab bahawa selama-lamanya adalah 50.000 tahun berdiri di atas padang mahsyar. Kemudian setelah selesai dihisap, ya, dihitung amal kita satu persatu, semua dihitung. Kemudian setelah itu manusia akan yang berjaya, ya, yang berjaya, yang selamat, yang dikatakan ashabul yamin itu, yang menerima suratan buku amalan di sebelah kanan itu, ya, mereka akan menuju ke Haudun Nabi. Haudun Nabi ini artinya telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nabi-nabi ada haudun masing-masing, ada telaga masing-masing. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada telaga masing-masing untuk umat masing-masing. Umat masing-masing yang telah berjaya selesai dihisap akan menuju ke Haudun Nabi, ke telaga Nabi, telaga Kausar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di akhirat nanti di mana ke kami boleh menjumpai engkau ya Rasulullah?" Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kamu boleh menjumpai aku di 3 tempat ini." Iaitu yang pertama di titian siratul mustaqim. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami tidak jumpa engkau di sana?" Maka kata Rasulullah, "Carilah aku di Haudun Nabi, di telaga Kausar Nabi." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Kalau kami tidak jumpa engkau di sana ya Rasulullah?" Maka kata Nabi, "Jumpalah aku di tempat hisab, ya,
tempat hisab, tempat penimbangan amal. Kerana kata Nabi, Nabi sentiasa berada di situ, tidak jauh daripada situ, ya. Jadi tuan-tuan, kita semua ni, semua manusia ni, ya, akan digiring di padang mahsyar, dan selesai cerita padang mahsyar yang luas itu, yang panjang itu, yang manusia berada 50,000 tahun di atasnya itu. Kenapa 50,000 tahun? Kerana bayangkanlah berapa ratus bilion lah, ya, kita pun tak tahu, lebih daripada itu umat manusia yang berada di padang mahsyar, lebih daripada ratusan bilion lebih. Kemudian bayangkanlah kalau seorang saja ditanya dan dihisap. Bayangkanlah tuan-tuan betapa ramainya makhluk manusia di padang mahsyar ketika itu. Kemudian satu-satu Allah panggil untuk dibicara, dihakimi, dihisap segala perbuatannya di atas muka bumi ini, di dunia ini. Bayangkanlah kalau seorang sahaja ditanya, dihisap selama sehari. Kalau beratus juta bilion, bayangkanlah berapa lama manusia berada di padang mahsyar. Tetapi ditulis dalam kitab berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia berada di padang mahsyar berdiri itu selama 50,000 tahun. Subhanallah, ya, berdiri sahaja, tidak ada duduk-duduk, ya. Kemudian manusia pula dibahagikan dengan beberapa golongan, ya. Tapi hari ini, tazkirah kali ini saya tidak cerita tentang padang mahsyar, insya-Allah di siri-siri yang lain. Tetapi kali ini kita akan fokuskan kepada satu lagi selepas selesai padang mahsyar, penghisapan, dan ramai yang telah minum air telaga Kausar yang berjaya, ada juga yang tidak dapat minum. Maka manusia ini akan menyeberang, ya, akan menyeberang satu tempat, iaitu yang dikatakan terpaksa meniti satu jambatan yang dinamakan jambatan titian Siratul Mustaqim, ya. Jambatan titian Siratul Mustaqim ini ditulis di dalam kitab bahawa panjangnya adalah 3,000 tahun perjalanan, ya, 3,000 tahun perjalanan, ya. Setengah ulama mengatakan 3,000 tahun perjalanan, iaitu 1,000 tahun dengan jalan yang mendatar, 1,000 tahun mendaki, dan 1,000 tahun lagi menurun. Ada juga yang berpendapat bahawa 5,000 tahun, 6,000 tahun, ya. Berbagai-bagai pendapat. Tetapi tetap kita akan melintasi titian Siratul Mustaqim itu. Kerana tiada seorang pun yang terkecuali daripada melalui titian tersebut, iaitu sebuah jambatan yang dikatakan lebih halus, ya, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Subhanallah, ya, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 71, yang maksudnya, dan tidak ada seorang daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemastian yang sudah ditetapkan. Makna ayat ini adalah mengatakan bahawa setiap orang mesti mendekati neraka. Maksudnya adalah, kata ulama, melintasi neraka, ya. Dengan apa? Melintasi neraka dengan melintasi titian Siratul Mustaqim. Kerana titian Siratul Mustaqim itu dia merintangi neraka Jahannam. Dia merintangi, ya, titian Siratul Mustaqim itu dia merintangi neraka Jahannam. Dia ibarat kalau orang nak pergi ke syurga mesti wajib melalui titian Siratul Mustaqim. Dan semua kena meniti Siratul Mustaqim, sama ada yang masuk syurga ataupun tidak masuk syurga. Ini akan kita bincangkan dalam tazkirah kali ini, ya. Tak kiralah sama ada dia rasul, nabi-nabi, wali-wali, dan semua umat, ya, semua manusia akan melintasi titian Siratul Mustaqim ini. Subhanallah. Kemudian kejayaan meniti jambatan tersebut bererti kejayaan yang paling agung untuk manusia menuju ke mana? Ke destinasi terakhir kita, iaitu syurga.
Subhanallah. Moga-moga kita sekalian, ya, saya mencakap ni dan tuan-tuan menonton ini, insya-Allah, amin, kita doakan, ya, masuk dalam syurga yang penuh nikmat itu. Kemudian manusia akan rasa terpegun, manusia akan gemetar apabila berdepan dengan titian yang amat luar biasa itu. Secara zahirnya, ya, secara zahirnya tidak ada orang yang mampu menyeberangi sebuah jembatan yang begitu halus serta amat tajam pula, ditambah pula dengan bahang api neraka yang begitu panas. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Al-Qur'an, dalam surah Maryam ayat 72. Maksudnya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim jatuh dalam neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan yang dikasih sekalian, orang yang selamat, ya, orang yang selamat menyeberangi titian tersebut bukanlah atas kebijaksanaan mereka, bukan atas kepintaran mereka, kecekapan mereka meniti, walaupun mereka ketika di dunia dulu adalah orang ahli sukan yang hebat dalam meniti tali bergantung. Nampak kan tuan-tuan? Kadang-kadang kita nampak ada tali, ada orang yang dia meniti di atas tali. Bukan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka berasaskan keimanan dan ketakwaan mereka. Mereka itu termasuk kita lah, berasaskan keimanan dan ketakwaan kita. Inilah orang yang akan dapat meniti titian Siratul Mustaqim itu. Kemudian tidak akan lalu seseorang di atas sirat kecuali mereka akan menghadapi 7 sekatan, dan setiap sekatan ada soalan-soalan dan pemeriksaan yang terpaksa dilalui oleh semua manusia. Subhanallah. Tuan-tuan, begitu hebat, ya, titian Siratul Mustaqim yang wajib kita tahu sebagai orang beriman, orang Islam wajib mengetahui ini, ya. Kerana ini adalah ilmu pengetahuan. Moga-moga ia dapat mendorong untuk kita berusaha dan beramal bersungguh-sungguh. Sekatan yang pertama apa dia? Sekatan yang pertama, manusia akan diperiksa mengenai syahadah mereka. Adakah mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagaimana dalam ucapan syahadah itu, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian beriman kepada Rasulullah yang mengucap syahadah dengan sempurna, maknanya Islam lah, Islam sebenar-benar Islam, maka selamat, ya, di sekatan yang pertama, ya. Jangan saja dia orang Islam yang keluar daripada Islam jadi murtad, ataupun orang yang syirik, ataupun musyrik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nauzubillahi min zalik. Kalau ini terlepas, mudah-mudahan kita akan terlepas, insya-Allah. Saya yakin kita dan semua menonton akan terlepas di sekatan yang pertama, ya. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimatikan dalam iman, dimatikan dalam Islam, dimatikan dalam keadaan dapat mengucap 2 kalimat syahadah, mati husnul khatimah, yakni mati yang baik. Maka kita akan selamat di sekatan yang pertama. Kemudian sekatan yang kedua. Sekatan yang kedua ini, manusia akan diperiksa tentang sembahyang mereka, ya, salat mereka. Sekiranya mereka sembahyang, mereka laksanakan dengan sempurna, mengikut rukun dan syarat-syaratnya, serta khusyuk hati mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala tanpa lalai dan sebagainya, maka mereka dibenarkan meneruskan perjalanan. Ini, ya Allah, ya, betapa ramai manusia di atas muka bumi ini, terutama yang orang Islam yang meninggalkan sembahyang, ya. Berapa ramai yang meninggalkan sembahyang? Berapa ramai umat Islam
yang mensia-siakan sembahyang, tidak melakukan sembahyang, melengah-lengahkan sembahyang, bahkan tidak sembahyang langsung, tidak solat langsung, bagaimana mereka nak melepasi sekatan yang kedua ini? Ya, ini ibarat kalau kita mudah faham, untuk mudah faham kita tafsirkan, ibaratkan seperti sekatan roadblock lah di tengah jalan, ya, ditanya itu, ditanya ini. Ini sekatan yang kedua di titian Siratul Mustaqim, bertanya tentang sembahyang. Sedangkan orang yang telah sembahyang, yang telah salat pun belum pasti sembahyang yang sempurna, ya, iaitu dengan keadaan sembahyang yang lalai, yang tidak khusyuk, ya, macam-macam diingat, ya. Cuma ulama berkata begini, kata ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW juga yang ditafsirkan oleh para ulama, bahwa di akhir zaman ini memang payah nak khusyuk. Di akhir zaman payah sangat nak khusyuk kerana bermacam-macam dugaan, pancarobah, ujian dan sebagainya. Mata kita memandang itu, memandang ini, ya, kemaksiatan di mana-mana, ya. Tetapi kata ulama ada solusi ataupun ada cara untuk mudah-mudahan sembahyang kita Allah Subhanahu wa taala terima, iaitu jangan kita semata-mata mengerjakan sembahyang fardu sahaja, jangan. Tambahilah sembahyang kita itu dengan sembahyang sunat, ya, dengan solat sunat, tambahi. Contoh, kalau kita sembahyang zuhur, ya, sembahyanglah solat qabliyah dan ba'diyah. Begitu juga asar, sembahyanglah solat qabliyah, subuh qabliyah, maghrib ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah, isya qabliyah dan ba'diyah. Itu solat sunat. Kemudian ditambahi lagi dengan sembahyang sunat tahajud, hajat, sembahyang sunat taubat, ya, dan macam-macam lagi, ya. Ditambah dengan solat ini, kata ulama, sembahyang kita yang tidak khusyuk, yang banyak lalai itu, yang tumpang tamping itu, yang bocor sana bocor sini itu, diibaratkan seperti rumah, ya. Kita ada rumah, tetapi rumah kita yang dibuat daripada kayu itu retak sana lubang sini. Jadi kalau rumah kayu itu berlubang sana berlubang sini, bocor sana bocor sini, dinding-dindingnya dimaksudkan tu, maka tampallah dia dengan kayu. Moga-moga rumah itu tidak lagi bocor. Begitu juga kalau rumah dibuat pada semen, batu, maka jika ia pecah berlubang sana berlubang sini, tidak cantik, maka tampallah dia dengan semen dan batu. Maksudnya, jika sembahyang kita tidak khusyuk, lalai, sembahyang tidak khusyuk, lalai, ya, maka tampallah ia dengan sembahyang sunat. Moga-moga sembahyang sunat ini dapat menampung ataupun dapat membantu untuk kesempurnaan sembahyang kita. Moga-moga sembahyang kita Allah Subhanahu wa taala terima, ya. Moga-moga sembahyang kita Allah Subhanahu wa taala terima, dan mudah-mudahan di sekatan yang kedua ini kita lepas, insya-Allah, ya. Ini sekatan kedua, ujian kepada umat Islam. Sebab itu penting, tuan-tuan, penting kita belajar ilmu, ya, belajar ilmu fardu ain. Kemudian penting kita untuk jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang, dan kalau boleh berusaha supaya sembahyang kita khusyuk, ya, insya-Allah. Kemudian sekatan yang ketiga. Sekatan yang ketiga, setelah diperiksa sembahyang kita tadi lulus, maka kita akan terus meneruskan perjalanan di mana? Di titian Siratul Mustaqim, ya. Di titian Siratul Mustaqim ini, iaitu diperiksa ibadah puasa kita pula. Diperiksa ibadah puasa kita. Mereka akan, jika ibadah puasa itu diperiksa dan berjaya, maka mereka akan dibenarkan untuk meneruskan perjalanan, ya. Hanya setelah ibadah puasanya memenuhi syarat rukun, serta tidak dirosakkan dengan perkara yang membatalkan ataupun merosakkan pahala puasa. Subhanallah, ya. Sekarang puasa Ramadan, dan kita sekarang pun berada di bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini, yaitu bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan yang dilipat gandakan amalan, kemudian bulan yang mana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan,
yang menyamai 83 tahun. Jadi di bulan Ramadan ini kita perbaikilah di bulan Ramadan ini apa? Puasa kita. Perbaiki puasa kita di bulan Ramadan ini. Kerana apa tuan-tuan? Kerana inilah tujuannya. Ya. Ini tujuannya, iaitu banyak tujuan-tujuan yang lain lah untuk kita baiki puasa sebagai amal kita, amal ibadah kita, ya, untuk kita simpan di akhirat kelak. Tetapi di antaranya adalah inilah untuk sekatan di titian Siratul Mustaqim yang ketiga ini, iaitu malaikat akan sekat kita dan tanya pasal ibadah puasa kita. Bagaimana keadaan puasa kita sekarang tuan-tuan? Tepuk dada, tanya iman masing-masing, ya. Apakah kita sekadar puasa awam, iaitu puasa awam macam mana? Sekadar menahan, ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu puasa orang awam. Menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti tidak makan dan minum, tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Ya, itu sahaja. Ya. Maka ini adalah puasa orang awam. Sekurang-kurangnya kita masuk puasa tahap yang kedua. Kan puasa itu 3 jenis. Puasa awam, puasa khusus dan puasa khususul khusus. Sekurang-kurang kita masuk puasa yang kedua. Itu puasa yang menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa, ya, seperti makan dan minum, berjima dan sebagainya. Kemudian menahan juga 7 panca indera, ya, iaitu mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan dan perut daripada melakukan maksiat-maksiat, ya. Mata tidak dibenarkan sama sekali melihat benda-benda maksiat di bulan Ramadan. Telinga tidak dibenarkan sama sekali mendengar perkara-perkara yang haram seperti cerita-cerita umpatan dan sebagainya, ya. Begitu juga mulut dilarang sama sekali untuk membawang, ya, mengumpat, dan macam-macam lagi lah. Begitu juga tangan, kaki, ya, semua dilarang 7 panca indera ni untuk supaya pahala puasa kita tidak rosak, ya. Jadilah kita orang-orang yang berazam di tahun ini supaya Ramadan kita tahun ini, puasa kita pada tahun ini adalah puasa yang paling baik, puasa yang terbaik daripada puasa-puasa yang terdahulu, ya. Puasa yang paling baik supaya kita selamat tuan-tuan. Kita selamat menyeberangi titian Siratul Mustaqim. Ini baru sekatan yang ketiga. Banyak lagi sekatan, dia ada 7 sekatan. Sekatan ketiga ini kita akan lepas. Maka sama jugalah dengan sembahyang sunat tadi ditampal dengan sembahyang sunat. Sembahyang fardu tadi yang tidak sempurna ditampal dengan sembahyang sunat. Maka puasa fardu ini juga hendaklah kita tampal dengan puasa-puasa sunat. Seperti puasa Isnin Kamis, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal dan lain-lain lagi. Moga-moga kita selamat, insya-Allah. Kerana menyeberangi titian Siratul Mustaqim ini tidak ada apa? Talian hayat, tidak ada. Tidak ada minta bantuan dengan siapa-siapa, tiada. Melainkan bantuan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa ingin dapat syafaatku di akhirat, maka hendaklah dia banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan setakat berselawat, tapi mengerjakan segala perintah Allah, ya, yang fardu, dan meninggalkan segala larangan Allah yang haram. Kemudian baru dia banyak-banyak berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tidak syirik. Maka insya-Allah harapan kita yang terakhir di padang mahsyar, di titian Siratul Mustaqim, ya, harapan kita yang terakhir di titian Siratul Mustaqim adalah memohon syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekatan yang ketiga di titian Siratul Mustaqim. Insya-Allah kita akan sambung di tazkirah yang seterusnya untuk sekatan keempat, kelima dan keenam serta ketujuh. Apakah lagi sekatan-sekatan yang akan ditempuhi oleh semua manusia, termasuk kita, di jambatan titian Siratul Mustaqim. InsyaAllah, moga-moga kita selamat di dunia dan kita selamat di akhirat, ya. Yang penting tuan-tuan sekalian beramal
berilmu, mencarilah amalan, buatlah amalan sebagai bekal kita, dan carilah ilmu sebagai penunjuk jalan kita untuk menuju ke akhirat. Ya, kerana di akhirat tidak ada apa-apa yang diperlukan melainkan amal ibadah kita sewaktu di dunia ini. Kerana di akhirat sudah tidak ada arti amal ibadah, hanya ada di dunia ini. Selagi kita ada peluang, ada masa, ada kesempatan, ada ruang, maka kerjakanlah. Ya, sekian, ampun maaf dari saya sekiranya terkasar bahasa, ya, tersilap kata. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu datang dari kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Bertemu lagi kita di siri tazkirah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.